bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Nur Syazwani binti Haji Mat Saleh, merupakan pemangku pakar perubatan Pusat Endokrin Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha, dan juga di sebelah Puan Doktor ialah bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Nur Zainah binti Haji Matali, merupakan pegawai jururawat Pusat Endokrin Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang penting untuk kita berkenaan dengan Hari Diabetes Sedunia ini. Jadi kita akan bersama dengan Puan Dr. Nur Syazwani terlebih dahulu. Mungkin boleh menerangkan dan juga menjelaskan bagaimana diabetes boleh terjadi dan apakah antara gejala ataupun simptom-simptom diabetes secara faktor risikonya ni. Doktor, silakan. So dari segi penyakit diabetes ini dia ada dua jenis lah. Jadi ada jenis 1 dan jenis 2. Jadi yang kebanyakan kes ialah jenis 2. Jadi itu yang kira dikaitkan dengan faktor lifestyle kita ni lah yang indah sehat. Okay, so kalau macam ada orang yang berat badan berlebihan, penyakit yang masalah obes, kalau juga apa tu namanya ada pemakanan yang tidak sehat, faktor umur juga kalau ya macam umur 40 ke atas. Kalau ada macam keturunan dalam keluarga, kalau ada macam parentsnya kah yang ada masalah diabetes, semua ni dia boleh meninggikan risiko untuk mendapat kencing manis tahap jenis 2 lah. Kencing manis jenis 1 ada juga, tapi itu dia more of what we call macam autoimmune lah. Jadi itu kira jenis yang lain. Tetapi kedua-duanya yang menginvolve anulah kira macam kurang insulin dalam badan, ataupun kalau macam jenis 2 tu kira insulin itu ada tetapi badan itu macam resistant katanya to the action of the insulin atau insulin itulah. Jadi memang itulah result dalam kira meninggikan gula dalam darah. Jadi kalau ia lama berterusan ia jadi diabetes. Okay, so diabetes ini memang perlu mesti dikontrol lah katanya. Dari segi pemakanan yang seimbang, exercise juga kita ni mesti buat anulah regular, and then mesti kita ni memaintain berat badan yang seimbang lah. Okay, jadi kalaunya sentiasa indah dikawal kencing manis atau ia boleh menyebabkan komplikasi. Jadi komplikasinya ia ada dua jenis pulang komplikasi ni. Ia ada macam kita ni komplikasi acute yang short term lah tu. Ada juga komplikasi yang long term, yang jangka masa panjang. Jadi yang jangka masa panjang ni yang kita ni ijabkanlah katanya. Jadi ada ia boleh menyebabkan kerosakan urat-urat dan saluran darah yang kecil-kecil itu. Jadi sebab tu kalau yang terjadi macam saluran darah kaki kalau dah bagus dia punya saluran itu kalau orang kaki sanang kuman lah dan sanang panat-panat Jadi itu masalah komplikasi kaki. Kita ni panggil medicalnya diabetic neuropathy. Okay. Jadi dia juga boleh merosakkan buah pinggang dalam jangka masa panjang. Itu yang kita ni ijabkanlah sebab kalau masalah buah pinggang itu ya most of the time kalau sudah ya ikut tahapnya lah ia jadi irreversible lah, dia dapat direversekan. Jadi kadang kita ni melihat pesakit-pesakit yang mencuci buah pinggang disebabkan kencing manis. Baik, doktor mungkin jom menyentuh sedikit mengenai dengan komplikasi berkenaan. Adakah itu sahaja komplikasinya ataupun ada lagi komplikasi yang ringan terlebih dahulu, dan macam mana untuk mengetahuinya? Dari segi komplikasi ni dia pulang dapat dibezakan ringan kah jadi dia kata ni kalau ya awal-awal terjadi itu kencing manis itu ia terpenting kita ni kawal dengan bagus from the start. Jadi because kalau nya lama-lama dia terkawal dengan bagus ia laju tiap komplikasi itu. Jadi ya banyak komplikasinya. Jadi itu yang tadi saya cakapkan komplikasi kaki sudah buah pinggang. Mata juga ia boleh kalau nya indah terkontrol ia boleh jadi penyakit buta lah. Kalau sudah kerosakannya tu kita ni critical sudah. Okay. And then yang other things juga yang ia boleh menyebabkan ialah macam meninggikan risiko serangan jantung sama stroke juga. Jadi ini yang kira risiko yang serius kita ni Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita telah mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan gejala dan juga beberapa tanda-tanda komplikasi. Jadi kalau tidak silap hari ini
merupakan sambutan hari Yes. diabetes sedunia ya. Oh. Jadi hari ini merupakan sambutan hari diabetes sedunia. Sebab itulah kita bawakan segmen wawancara kita berkenaan dengan hari diabetes sedunia ini. Jadi doktor, mungkin dapat dikongsikan kepada penonton kita. Ada yang tanya ni, katanya diabetes ni boleh dikawal ke indahnya. Macam mana tu doktor? Jadi yang kira kalau diabetes ini kalau sudah didiagnose lah, jadi memang selalunya di start makan ubat lah kita ni. Tapi yang paling penting ialah gaya hidup atau yang kita ni mesti ubah. Okey, cara pemakanan ini mesti sentiasa seimbang. And then kalau pengambilan karbohidrat mesti cukup. And then kita ni mesti jauhkan makanan yang macam dah sihat lah, yang macam bergoreng-gorengan. Which is payah pulang pasal kita ni punya lifestyle. Yes, kita ni punya lifestyle, kita ni kebiasaan sudah dengan jenis pemakanan yang yang bergoreng-goreng, yang banyak karbohidrat ni. Tapi memang mesti kita ni kita ni educate lah, mesti kita ni mendidiki diri sendiri dari segi macam pengawalan makanan atau and juga exercise. Exercise itu memang penting tu. Jadi disarankan macam melakukan aktiviti macam senam aerobik ataupun berjalan laju saja. Kalau Englishnya brisk walking lah tu. Berjalan laju 30 minit 3 ke 5 kali seminggu. Macam tu kita ni buat untuk kita ni memaintain gaya cara hidup yang sihat lah. Bukan sekadar diabetes ni kan jauhkan ya, boleh macam menolong mengawal kolesterol, kawalan tekanan darah juga macam tu. Mbak India bertanya, mungkin ada di antara pada ketika ini penonton kita ni relax saja. Dia mau mendengarkan secara fokus. Katanya tubuh badanku masih laginya mungkin dalam berat badanku masih lagi dalam ideal katanya. Dan juga aku ni masih lagi muda katanya. Jadi ditanyakan kepada doktor, adakah bagi penyakit diabetes ini hanya kepada orang dewasa dan kepada yang mempunyai berat badan yang berlebihan? Okey. So kalau macam diabetes ni memang kita ni melihat risikonya lah, faktor-faktor risiko. Jadi kalau sudah ada one of the faktor-faktor risiko tu memang kira tinggilah risiko untuk mendapat masalah diabetes ya. Kira kebanyakan kes kita ni di Brunei ni banyak orang kancing manis, jadi memang ada keturunan diabetes satu sudah. So it puts everyone at risk yang ada family history ni memang ada sudah risiko untuk kencing manis. Jadi kalau disarankan kalau sudah umur 40 above, baik kita bercek darah. Walaupun kita ni berat badan sehat atau yang kita ni dah tahulah. And diabetes ni kalau awal-awal ya memang ada gejalanya tu, ada simptomnya. Jadi kalaunya sudah teruk baru ia ada gejalanya tu. Dari segi kalau sudah berterusan kan penyakit atau dan jom kali menambah doktor. Ya, silakan. Mungkin orang kadang-kadang ada yang beranggapan mamaku dadanya, dada kecil manis. Niniku dadanya. Tapi mungkin ke dia orang ada berat badan yang dah seimbang, makanan dah terkontrol. So itu ia akan mudah dapat juga. Walaupun bapa mama tidak ada sejarah. Ada sejarah tapi ia boleh. Because of the cara pemakanan sama macam more to sedentary lah lifestyle ia boleh dapat juga. So anda boleh relax lah. Yes, betul. Jadi kita bersama dengan Puan Hajah Nur Zainah ya. Ini daripada DNE ya. Mungkin lebih lanjut daripada Puan mengongsikan apa sebenarnya tanggungjawab DNE ini. Okey. DNE ini sebenarnya singkatan kepada bahasa Englishnya Diabetes Nurse Educator, iaitu jururawat pengajar diabetes. Singkatan DNE ini adalah sering digunakan hanya orang untuk memudahkan untuk kemudahan juga macam kepada pesakit ataupun sesiapa sajalah untuk kalaunya macam memanggil kami ataupun apalah sebabnya kalau ia memanggil mana jururawat pengajar diabetes it's panjang. So we just shortkan. Yes, singkatkan. So selalunya diorang akan kalau sekiranya diorang ke klinik, diorang akan beritahu boleh jumpa sama DNE. So lebih mudah lah dan lebih mudah diingati. Betul. Jadi itulah dimasukkan dengan DNE. Itu dia jururawat pengajar diabetes. Jadi kalau boleh tahu ya, apakah antara perkhidmatan dan juga penubuhan DNE ini? Okey, sebenarnya DNE ini ditubuhkan pada tahun 1996 3 Mei. Pada ketika itu DNE cuma beroperasi di Hospital Ripas. Okey. Tapi masa ni ia sudah dilaratkan, sudah ada di semua hospital-hospital kerajaan dan pusat-pusat kesihatan. Jadinya
since 2000 last year. Kita ni ada sudah di negara Brunei Darussalam sudah ada 18 orang jururawat pengajar diabetes ni yang qualified. Because we have to go for a training to be a DNE lah. Yeah. So pada masa ni di Hospital Ripas ada 6 orang. Di Tutong Hospital Pengurusan Muda Mahkota ada seorang. Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait ada 3 orang. Hospital Pengurusan Istiajar Mariam ada seorang dan pusat-pusat kesihatan ada 7 orang. Keseluruhannya 18 orang lah yang sudah qualified, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Baik, mungkin dapat juga dikongsikan lebih lanjut bersama dengan penonton kita puan mengenai dengan peranan sebenar bagi pihak DNE. Adakah hanya sekadar mengajar ataupun ada membuat susulan pemeriksaan bagi mereka diabetes ini? Okey, sebenarnya peranan DNE ini untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan berkaitan diabetes ini untuk pesakit, orang ramai dan orang awam pelang tua. Untuk menggalakkan diorang memperbaiki kemampuan pesakit sendiri, keluarga dan orang ramai itu, dan juga untuk meningkatkan kompetensi diorang lah, kemahiran diorang dalam pengurusan dan pengawalan diabetes sama ada pesakit itu sendiri ataupun penglibatan daripada keluarga lah. Kaunseling ini selalunya diberi kepada pesakit secara one to one lah, ataupun secara with the family lah. DNA ini juga nyorang mostly kami ini macam nyorang enforcing lah kepada patient family itu. Nyorang selalunya kami memberikan yang pengajaran yang komprehensif, holistik. Jadinya itu untuk memenuhi keperluan fizikal dan psikososial pesakit itu sendiri dan keluarganya lah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu ada sedikit sebanyak ya kita mengetahui berkenaan dengan peranan sebagai jururawat pengajar diabetes ataupun DNE. Jadi antara tugas-tugas utama sebagai jururawat pengajar diabetes ni puan, mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita juga. Okay, actually banyak orang kalau kan di PCPC memang one whole page dah dapat lah. Okay, selalunya of course lah kami memang membuat counselling. Counselling itu yang seperti saya beritahu tadi, it's holistic. Okay. Jadinya memang untuk pesakit, keluarga dan juga orang awam lah. Okay. Jadinya selalunya pemantauan kami buat secara berterusan kepada pesakit diabetes yang mempunyai tahap glukos yang tidak terkawal. Okay. Selain itu bari tunjuk ajar teknik macam mana memberikan ataupun orang administer insulin yang betul, suntikan insulin yang betul, macam mana mengambil ubat-ubatan itu secara betul. Soalnya kadang-kadang kalau sekiranya kena bagi, anda di-educate, diorang bila akan kumakan ya ubatannya. Betul. Selalunya ada sepatutnya pagi, diorang makan malam. Sepatutnya dimakan with food, diorang makan before food. Soalnya makan ubat, anda ada makan. Dah ada makan makanan. So itulah yang we need to educate them. Betul. Selain itu juga menerangkan kepada pesakit kalau sudah diorang on treatment ataupun on insulin, kami mesti beritahu diorang macam mana pengandalian hypoglycemia, which is gula diorang rendah. Ada possibility. So we need to educate them because takut hypoglycemia ini terjadi di rumah. Hypoglycemia ini kalau gula diorang di bawah 4. Jadinya kalau sekiranya anda tahu macam mana pengandalian, semua akan panik. Betul. Because kalau patient itu sudah pengsan, macam panik. Sedangkan barang itu kalau hypo ni ia ada tanda-tanda awal. Jadinya kalau ada tanda-tanda awal itu yang mesti dirawat dulu sebelum ia pengsan. Jadinya selain itu kami juga memberi latihan lah kepada jururawat, kaki tangan, kesihatan yang lain lah mengenai diabetes. Because barang ini semua orang mesti tahu. Betul. Because semua pesakit, diorang ini akan berjumpa arah endocrine saja. It can be arah section yang lain yang ada nursing di sana. So at least diorang tahu. Selain itu, kami juga merancang ataupun membuat plan tindakan kepada satu-satu pesakit. Because macam kalau sekali jumpa kami, jadinya kami mesti merancang untuk akan datang. Kalau gula diorang ini dah turun, apa patut kami buat? Adakah
rawatan khusus lagi kan dibagi. We need to add certain ubat kah or straight to insulin ke apa. Because ubat-ubatan diorang ni bukan semestinya setahun 2 tahun ni genyak. Because ada, yes, mengikut kadar gula diorang lah. Okay, selain itu juga bagi kerjasama kepada because kami endocrine ni bukan hanya tim kami. Kami ada multidisciplinary team lah. Macam orang dietitian, podiatry, klinik mata. So kami sebagai jururawat pengajar diabetes ni, kami mesti melihat di sana. Diorang ni ada berjumpa mata sudah ke belum. Because kami tahu complicationnya ke mata. So kalau sekiranya diorang punya darah buah pinggang tu sudah tinggi, we need to refer lagi arah bagian buah pinggang. Kalau sekiranya ada masalah kaki, we need to refer lagi arah podiatry. So kalau sekiranya makanan diorang ni macam indah tantu, so we need help daripada dietitian. So DNA ni macam orang, kami mesti holistik. Okay. So macam yang kita ni tahu lah macam orang semasa konsultasi itu, kadang-kadang kita ni not only bercakap pasal what is diabetes. Kami akan melihat time-nya. Maksudnya time itu kalau sekiranya kan hampir Ramadan sekiranya lah, ubat diorang itu ataupun insulin diorang itu need perubahan. Need perubahan. Maksudnya kalau ia on insulin pagi sekiranya lah, example 30, malam 20. So kalau sudah Ramadan, you need to switch. Yang injectionnya 30 itu ditukar ke malam. Then yang malam 20 itu terpaksa ditukar ke sahur, but we need to see lagi diorang punya makanan sahur diorang. Is it makankah? Makanannya sedikitkah? Ataupun terlampau sedikit? So we need to reduce lagi diorang punya insulin yang sahur. Kalau indah memang hypo akan terjadi. Because ada patientnya, of course lah, sayangnya Ramadan ini setahun sekali. Yes, kesian kan? So lagipun kalau hypo ini terjadi, it's really sakit bagi diorang. So diorang hanya merasa lah. So kirakan macam orang 2-3 bulan sebelum Ramadan itu, kami mesti berjumpa diorang, mesti kami educate. Macam mana perubahan insulin, macam mana perubahan ubat-ubatan diorang. So kirakan macam ni 3 bulan lebih lagi kan Ramadan. So this is the time kami ni orang rush untuk mengajar diorang. Memang dari awal je sudah kami keep on reminding them. So selain itu juga macam ni orang, kalau sekiranya macam musim haji, kadang-kadang ada orang dia bawa ubat. So kami paksa remindkan diorang because memang kan untuk haji ada medical fitness. Memang kami kena rujuk. So we have to remind them masa haji anita yang penting kita bawa. Macam mana kita membawa. So macam we have to give clearance surat untuk membawa. So kadang-kadang diorang kalau sudah sibuk-sibuk, excited kan haji. So kadang ubatan dah terbawa. So it's difficult kalau di sana. So that's why we have to remind them untuk membawa, mempacking everything lah. And then juga macam selain daripada tu lah, macam orang makanan-makanan. Kadang-kadang DNA ni we have to be macam busybody sikit. We have to macam apa kita makan pagi, tengah hari, malam. Kadang-kadang ubatan itu kami mikir naikkan, insulin mikir naikkan, tapi gula nak turun. So that's the time we have to be busybody. Pagi mesti kita makan apa? Apa kita makan ni. Kadang-kadang orang nak beritahu, kalau sudah dicek gula diorang tinggi, tanya, apa kita makan tadi? Tidak adanya. Saya lah pukul 3 kami jumpa. Sebenarnya gulanya dalam 20-an. Sekarang kami, apa kita makan tadi? Belum ku makan. Pukul berapa kita makan? Tadi pagi ngenyak. Kami belum makan. Dia kita lapar, indah. Sekarang kadang-kadang ada orang istilah makan ini is only makan nasi. If makan macam kuih-kuihan itu, diorang dah consider makan. Betul. So macam we have to educate them, makan is not only rice. Dia sama je macam kadang-kadang ada we encounter, apa kita minum tadi, gula kita ni tinggi banar. Dah aku minum, dah aku makan gula everything. Tapi apa kita minum ni? Minum air tebu. Kayaknya kami air tebu. Kita tahu air tebu itu gula. Ayakah? Santai jatuhlah. Sekarang kali gula diproses daripada tebu. So macam okay, baru tahu. Jadi so Israel itulah.
Itulah ya poinnya, memang susah juga sedikit bila kita mengajar mereka ini. Kadang-kadang bukan dia tahu tapi kadang-kadang terlupa juga. Malah juga ini sebagai sedikit pengungsian lah sedikit ya. Saya sendiri pun juga kalau dahulu anda tahu ni, biasa kalau makan ubat kena beritahu selepas makan. Lepas makan ni macam mana ni? Makan bila ni? Kalau 2-3 kali aku makan ubat. Dan juga kalau minum 1 sudu teh, dipikir satu sudu makan. Jadi berlebihan. Tambahan lagi dengan diabetes ini memang sensitif sedikit ya kalau dilihat ya. Ya, jadi kita beralih kepada Dr. Nur Syazwani. Mungkin dapat dikongsikan pada tahun ini ya. Alhamdulillah sekali lagi kita telah pun menyambut ya Hari Diabetes Sedunia, yang mana hari ini merupakan sambutan Hari Diabetes Sedunia. Jadi mungkin Puan boleh mengongsikan apa yang sudah dirancang bagi sambutan Hari Diabetes Sedunia pada tahun ini. Okay. So Hari Diabetes Sedunia ini memang disambut setiap 14 hari bulan November setiap tahun lah. And for kami, our celebration memang berlangsung setiap tahun juga. Jadi this year kami sudah membuat celebration untuk World Diabetes Day yang sudah diadakan hari Sunday yang lalu lah. Hari Ahad 12 hari bulan November di The Mall. So kami mengadakan kira roadshow. So basically roadshow tu ada beberapa booth lah. Booth dari bahagian endocrine di mana diorang ada cek tekanan darah sama cek gula juga, paras glukos. And then juga ada booth dari podiatry untuk dari segi macam mengajar public dari segi penyakit kaki lah. And then juga ada ujian mata dari pihak Department of Ophthalmology. Jadi diorang membawa mesin diorang itu untuk mencek mata on the spot lah. So jadi boleh dilihat apa ada komplikasi ke apa dari segi mata. And then juga this year kami buat yang specialnya this year kami adakan juga untuk booth untuk obesity dan juga booth dari pediatric lah. Pediatric is kira kanak-kanak. Sebabnya diabetes ini memang kita lihat makin banyak sudah terjadi dalam kalangan kanak-kanak. Jadi bukannya orang besar saja boleh kena diabetes. So ini juga disebabkan kanak-kanak ni juga masalah obes. Okey, memang makin tinggi sudah berat badan, banyak ramai sudah orang lah. Jadi makin kata ni jadi a pressing issue sudah lah masa ni. Jadi dengan ketinggian kadar obesity juga tinggi je kadar penyakit diabetes among kanak-kanak lah. Jadi masa Sunday itu pediatric booth itu juga ada menunjukkan macam mengajar dari segi apakah simptom-simptom diabetes di kalangan kanak-kanak macam itu. And then juga booth obesity lah. Jadi obesity memang kami ada obesity clinic di Ripas Hospital, tempat kami punya endocrine center. Jadi untuk kira mengajar jualah dari segi macam mengeducate, mainly untuk meninggikan awareness lah dari segi diabetesan ya. Jadi memang diadakan setiap tahun, dan juga masa hari 5 hari bulan November yang lepas juga kami mengadakan simposium untuk doktor-doktor. Nurses juga datang untuk mengajar dari segi penyakit kaki tentang diabetes. Ya, alhamdulillah. Jadi apapun kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Syazwani binti Haji Mat Saleh dan juga bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Nur Zainab binti Haji Mat Saleh kerana berkesudian untuk berkongsi berkenaan dengan penyakit diabetes ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Telah pun kami bawakan bersama Auda ya Hari Diabetes Sedunia. Telah dijelaskan apa dia sebenarnya penyakit diabetes ini dan bagaimana untuk kita ni menanganinya, apakah juga tanda-tandanya. Malah juga telah pun dikongsikan dengan jelas berkaitan dengan tanggungjawab jururawat pengajar diabetes berkenaan. Cukup menarik juga sebetulnya. Ingin ditanya lebih lanjut, masa tidak mengizinkan. InsyaAllah jika ada ruang lagi kami bawakan bersama Auda ya di Rampai Pagi. Ya, insyaAllah. Jadi apa yang penting, prevention is better than cure. Jadi pengesanan awal lebih penting ya sebelum kita ni mengesan diabetes ini pada peringkat awal sebelum ianya terjadi. Baiklah, kita mengakhiri Rampai Pagi pada pagi ini dan kita mewakili rakan penerbit dan juga rakan juruteknik yang bertugas pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih. Dan insyaAllah bersama dengan saya dan juga Dr. Iskandar esok. Dan juga untuk akhirnya kurangkan manis dalam minuman dan juga makanan, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.